kerugian, dilalai oleh kemanisan dunia ini. Kerana hidup suka keindahan di dunia yang sementara ini. Fikiran hidup semata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi, kali yang kedua kita mari jumpa dalam pengajian ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Kali yang kedua ni kepada semua pelajar lelaki perempuan. Hari ini bagi kelas Mosi Tafsir dan Mosi Tafsam, dua kelas ni mari kita sama-sama mengaji ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Nama saja. Kali itu baik. Pada kali pertama lepas maridah, iaitu kita bercara masalah iaitu tajuk wahyu. Kali yang kedua ni sambungan lagi, tajuknya wahyu lagi. Kali kepada semua pelajar yang ada buku, ada kitab, boleh kita ambil kitab balik muka, iaitu kitab dia seperti hak dulu. Kali kitab ni kita balik muka 152. Muka kitab 152. Muka di sini, muka duduk balik atas 152. Kali pelajar tengok di muka 152 ni, baca dia cara-cara disampaikan wahyu. Cara-cara disampaikan wahyu. Cara Tuhan siapa turun wahyu kepada Nabi, kepada Rasul ni, cara mana kata? Bukan straight dah. Dia ada banyak pesan, ada banyak cara dia. Sebab tu cara Tuhan buat turun wahyu, siapa wahyu kepada Nabi, kepada Rasul ni, dia ada banyak cara. Rubat wahyu ni, bentukkan wahyu ni, dia ada banyak. Kali kita main ngaji selalu. Wahyu yang disampaikan, tengok baris yang pertama, zona pertama, kepala tajuk dia cara-cara disampaikan wahyu. Lepas tu kita tengok balik bawah zona pertama. Wahyu yang disampaikan kepada rasul-rasul itu adalah melalui beberapa cara. Wahyu yang Tuhan siapa bagi kepada rasul, hasal kepada rasul tu banyak cara. Kali cara pertama. Bagi pelajar ada surat, kita balik surat, kita tengok balik bawah. Tengok zona tempat dia boleh tunjuk. Kita tengok di sini. Tengok di situ. Kali tempat dia tulis zona yang kedua tu tempat dia tulis dari ayat tersebut dapatlah difahamkan. Mana ayat yang kita tak ada baca sekali, kita baca mafhum dia selalu. Kalau gitu yang Tuhan sapakan wahyu kepada Nabi ni, kita nak wayak secara rekahnya. Pelajar tengok dalam buku, dia tulis apa 1, 2, 3. Kalau gitu Tuhan sapakan wahyu kepada Nabi Rasul ni ada 3 cara. Kita ingat molek ni, dalam periksa, dalam sop ni dia ada tulis cara Tuhan sampaikan kepada Rasul, mana menyampaikan wahyu. Dia ada 3 cara, 3 rubat, 3 pesan. Tuhan hantar wahyu, turun wahyu kepada Nabi, kepada Rasul ni, dia ada 3 perkara, 3 lorong, 3 jenis ataupun 3 cara. Akal satu. Kita tengok dia akal satu. Caranya pertama, cara langsung. Dengan cara langsung. Apa dia cara langsung? Kita tengok sambung lagi. Ilham atau mimpi yang benar. Cara Tuhan nak wayak salah satu perkara, nak sapa satu perkara sebagai wahyu ni dengan cara langsung. Cara langsung iaitulah rupa ilham. Ilham ni ingat mari di hati, dan mimpi yang benar. Mimpi ni mana mengigak. Mimpi ni mengigak. Kadang-kadang masa Nabi tidur,
Tu Nabi tak tidur pun ada, dia duduk dia gitu. Dia mari dalam otak kepala Nabi, dalam fikiran Nabi, dia mari selalu. Kalau gitu dengan cara langsung ni mana rupa mari ilham. Tu royak mari. Ingat Nabi ingat dalam hati ni. Lepas tu rupa mimpi pada. Masa Nabi tidur ni dia mai rupa mimpi mengigak. Jadi mimpi Nabi ni adalah benar. Sungguh. Tu rupa tu bagi wahyu, atau wahyu kepada Nabi. Tapi mimpi mengigak manusia ni ikut saya. Kadang-kadang karuk tak betul. Kalau gitu tu cara pertama. Cara disampaikan wahyu. Cara yang pertama iaitu dengan cara langsung, iaitu Tuhan bui bagi dengan cara mimpi pun ada, mari dengan ilham, mari dengan ingat dalam. Yang kedua, cara yang kedua pula. Cara yang kedua dengan cara terdengar suara di sebalik hijab, di sebalik alam biasa. Kedua tu cikgu boleh baca sekali lagi. Dua, dengan cara terdengar suara di sebalik hijab. Maknanya cara Tuhan hatta wahyu kepada Nabi Muhammad tu dengan cara dengar. Dengar mana bunyi di telinga? Bunyi di telinga, dengar. Dengar pasal mana? Suara di sebalik hijab. Dia bunyi suara ya. Hijab mana dinding, kampung. Tak nampak tua, tak nampak pos sekarang. Nabi duduk di dinding balik ni. Lepas tu dia bunyi lek sana. Nabi duduk lek tabir. Lepas tu dia bunyi suara lek tabir. Nabi duduk balik bilik ni. Lepas tu Nabi bunyi suara. Nabi suara ya bunyi suara pasal mana tu? Tu Nabi tak boleh nak royak. Kerana Nabi suara ya bunyi. Kalau rupa bunyi ni kan panggil wahyu juga. Bunyi tu royak dalam tu Nabi tu dia faham. Sebab itulah cara yang pertama, cara langsung, cara mimpi, cara tu benar juga. Dan cara hantar wahyu, Tuhan sampai wahyu kepada Nabi tu, yang kedua tu, cara yang kedua iaitu cara dengar suara. Nabi suara ya boleh dengar suara, tak nampak apa sekarang. Tu. Yang ketiga, dengan cara melalui malaikat. Dengan cara melalui malaikat. Cara yang ketiga, cara sutai sekali, cara Tuhan hantar sampai wahyu kepada Nabi melalui mana pan, melalui malaikat. Pan malaikat Tuhan nak suruh nak royak hatta satu perkara ni dia suruh royak, dia suruh malaikat mai royak. Bila malaikat mai royak, malaikat ni dia buat rupa manusia. Mai jumpa Nabi buat rupa manusia. Buat rupa seporak erat dah. Apa hidup kecek dengan Nabi mai duk royak. Tu dia panggil cara Tuhan hantar wahyu tu, suruh malaikat tu berupa malaikat tu, suruh malaikat mari cerita, mari royak. Tu wahyu juga. Jadi tiga cara. Biar buat latihan, kita kena ingat ni. Cara Tuhan sapa wahyu kepada Nabi, kepada Rasul ni tiga. Dengan cara langsung, dengan cara terdengar suara di sebalik hijab, dengan cara melalui malaikat. Habis itu. Kalau gitu, pasal mana dia? Tu. Wahyu secara langsung ni bunyi lagu mana? Cuba kita tengok. Maudhu' balik atas. Kalau gitu wahyu secara langsung iaitu ataupun ilham atau mimpi yang benar. Cara langsung ni cara rupa mimpi dia mari pasal mana? Iaitu tengok John yang pertama. Iaitu wahyu secara langsung. Iaitu dengan cara Allah mengilhamkan sesuatu berita atau perkhabaran suci ke dalam hati senubari. Tengok Ustaz semula. Iaitu dengan cara Tuhan, Allah Tuhan mengilhamkan. Mengilham mana Tuhan tu ingat. Mari dalam akal Nabi, dalam hati Nabi, suruh Nabi ingat ya. Kadang-kadang Nabi perasa ingat mari. Perasa mari nak royak lagu ni. Mana tu orang panggil wahyu dah. Rasa ingat dalam hati, rasa nak royak lagu ni. Tu rupa wahyu juga. Kalau gitu, tengok muka 153. Muka 153. Baik, kita tengok sambung. Muka 153 ni mana kata
wahyu yang Tuhan hantar kepada Nabi saat itu, hingga ia merasa mengetahuinya dengan jelas atau kalbunya terisi perkhabaran dengan sempurna. Sebelum daripada Nabi nak khabar, nak cerita, nak sapa kepada sahabat, kepada umat dia ni, dia berasa mari cukup. Dia mari tu dalam hati dia tu. Mari lagu ni, dia lah dah wahyu. Bukan kata Nabi berasa nak wayak ikut dengan fikiran dia, tidak. Selalu bila Nabi bercakap, Nabi beroyak, Nabi cerita tu, kadang-kadang berupa wahyu lah banyak sekali. Kalau gitu kita tengok sambung pula muka 153 lagi. Kita tengok balik bawah tajuk dia ni. Kita tengok di sini. Baca dia bunyi balas ni. Wahyu, orang panggil kata wahyu yang kedua ni, pesan wahyu, rupa wahyu yang Tuhan bagi kepada kepada Nabi ni pesan mana? Tengok dari surah Itah besar, tajuk dia wahyu di sebalik hijab. Wahyu di sebalik hijab. Iaitulah pesan kata hijab ni mana terdengar suara di sebalik hijab. Mana kata Nabi saat itu dia bunyi suara. Nabi suara dia bunyi suara pesan mana, lagu mana tu. Kita manusia ni tak ada cerita, tak ada tahu. Di antara Nabi dengan Allah saja suara bunyi pesan mana. Mana kata suara bunyi tu sebelah balik hijab, sebelah balik tabir, sebelah balik dinding, sebelah balik kampung. Dia bunyi, tak nampak ibu, tak nampak apa, semata-mata bunyi suara saja. Tu dia panggil kata wahyu di sebalik hijab. Tengok sambung lagi. Jom pertama bagi mula-mula di muka 153. Wahyu cara ini pula berlaku bila seorang rasul itu menumpukan sepenuh perhatian kepada sesuatu perkara. Sebagaimana pernah berlaku kepada Nabi Musa ketika beliau menumpukan perhatiannya kepada api yang sedang bercahaya di bukit Tur Sina. Terima rupa lagi tu. Kalau gitu baik, kita balik sambung lagi. Kita mengaji dengan cara rekah-rekah, dengan kada masa pun pendek. Kali gitu pelajarnya ada surat, kita balik muka 154. Muka 154. Tu dia balik atas sekali. Muka duduk sebelah balik kanan kita. Muka 154 ni cara Tuhan sapa wahyu, cara yang ketiga ni, iaitulah wahyu menerusi malaikat. Wahyu menerusi malaikat. Pasal mana? Iaitu tiap-tiap Tuhan nak hantar, nak sapa khabar berita apa kepada Nabi, iaitulah melalui malaikat. Suruh malaikat mai royak, suruh malaikat tolong sapa, bagi cerita kepada Nabi. Tu panggil wahyu juga, daripada Allah juga. Nak royak apa-apa, Tuhan suruh malaikat mai royak, antara malaikat dengan Nabi. Kalau gitu wahyu pesan ni dia panggil kata ia ada dua cara pula. Wahyu yang pesan Tuhan hantar malaikat mai royak kepada Nabi tu, dia ada dua cara. Tengok baris yang pertama. Di muka 154. Wahyu ini berlaku dengan dua cara. Yang pesan malaikat mai royak kepada Nabi ni, dia ada dua pesan, dua cara. Tu dua cara pesan mana? Kalau gitu kita tengok. Satu balik atas tu dia tulis satu, diperhubungkan jiwa Rasulullah itu dengan malaikat sehingga kedua-duanya berhubung dengan cara yang tertentu dan masing-masing dapat memahaminya. Kadang-kadang wahyu cara hantar mai ikut malaikat ni, malaikat mai royak ni kadang-kadang pesan bukan suara dak. Bukan malaikat mai duk royak bunyi suara terdak. Dia mari pesan mana? Dia mari dengan jiwa, mari dalam hati. Malaikat mari tu mari tak ada royak sekali, mari jumpa Nabi, tengok Nabi, Nabi tengok kepada malaikat. Malaikat pun sapa. Bila sapa lagu tu Nabi pun faham. Pesan rasa lagu ni, rupa lagu ni, rasa lagu ni mari ni adalah wahyu dah. Pesan tak ada bersuara, tak ada apa dah, hati ke hati. Tu rubai hak pesan ni, hak cara pesan ni. Kalau gitu
Satu perkara lagi, cara yang Tuhan sampai turun wahyu kepada Nabi ni melalui malaikat, suruh malaikat mai royak tu. Cara yang kedua, cara macam mana? Tengok akar dua. Dia tulis di akar dua balik bawah. Malaikat yang membawa wahyu itu menjelma dirinya seperti manusia untuk bercakap-cakap dengan Rasul. Wahyu jenis ini kadang-kadang dapat disaksikan juga oleh sahabat yang berada di sampingnya dan dapat mendengar percakapannya. Mereka mengetahui hal itu dari Nabi setelah malaikat yang menyampaikannya itu hilang dari pandangannya. Baik, tengok Ustaz semula. Tengok dia akar dua. Kepada semua pelajar, tolong perhati. Akar dua ni cara Tuhan sapa wahyu kepada Nabi ni melalui malaikat. Yang kedua pasal mana? Iaitu malaikat yang membawa wahyu itu. Malaikat lah juru bawa wahyu, berita khabar apa-apa mari daripada Allah tu, menjelma dirinya, menjelma. Kalau bahasa Sia kata pelerang, tukar rupa. Rupa malaikat tu, dia pasal dia tu. Tapi mari rupa malaikat ni bila nak mari jumpa Nabi tu, menjelma dirinya, dia tukar dirinya diri malaikat. Pelerang. Kalau sebut atau pelerang ni kak, orang budak-budak dia tahu lah. Bukan semua dalam kapur, dalam gambar, dalam kata setengah Tromain. Tu bukan pasal tu dak lah. Tu malaikat yang nak jumpa Nabi manusia, dia buat rupa manusia mai kecek. Kalau Nabi ni manusia, dia buat rupa gajah mari jumpa kejut Nabi. Buat rupa hantu mari tak leh. Sebab dia buat rupa manusia. Kita lah ke mana kita? Orang nak mari jumpa kita ni, lembu mai dak kecek kita bercokoh mari lari serak kita. Bukan orang ni balas ni. Kalau gitu begitulah. Malaikat ni dia bawa wahyu tu menjelma dirinya. Dia tukar tubuh Nabi tubuh malaikat ni jadi rupa orang. Tu. Seperti manusia untuk bercakap-cakap dengan Rasul. Jaga Tuhan hantar wahyu kepada Nabi, rupa malaikat. Malaikat bawa hari, malaikat buat rupa orang. Tukar jadi rupa orang mari kecek dengan Nabi. Tengok sambung lepas pada koma dia tu. Bagi yang kedua. Wahyu jenis ini kadang-kadang dapat disaksikan juga oleh sahabat yang berada di sampingnya. Wahyu yang rupa Tuhan hantar malaikat mari ni berupa orang, berupa manusia, mari duk kecek dengan Nabi. Kadang-kadang Nabi tu duk sahabat tu boleh tengok juga. Masa Nabi duk kecek dengan malaikat ni. Sahabat tu nampak juga. Masa tu. Dan dapat mendengar percakapannya. Masa Nabi duk kecek dengan malaikat tu, sahabat boleh dengar juga suara-suara tu. Tu. Pasal ni. Mereka mengetahui hal itu. Jadi sahabat pun boleh tahu juga. Kata rupa wahyu tu, mai duk kecek, mai duk rayak lagu tu dari Nabi. Setelah malaikat yang menyampaikannya itu hilang dari pandangannya. Jadi masa duk kecek tu, malaikat dengan Nabi tu, sahabat dia nampak. Nampak malaikat dengan Nabi duk kecek tu. Bila nampak balas tu, malaikat tu raik gitulah. Tu. Sahabat pun boleh tahu. Dengar terus lalu, dengar cara cepat. Tu. Balas tu lah cara Tuhan sapa wahyu ni kepada Nabi tu, dia rupa lagu tu. Tengok balik bawah tu pula. Wahyu cara inilah. Tuju mana tu? Tengok sekali lagi. Tengok di situ. Wahyu cara inilah. Wahyu cara malaikat mai royak kepada Nabi ni, yang banyak sekali berlaku kepada Nabi dan Rasul. Kebanyakannya ya Tuhan sapa wahyu kepada Nabi itu banyak sekali
mai rupa hatta malaikat mai royak so tiap kali mai royak tu mai rupa malaikat lah, mai rupa manusia lah. Malaikat mai royak tu jadi rupa manusia lah. Banyak sekali mai cerita, mai sapa wahyu kepada Nabi. Dan boleh dikatakan seluruh Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara menerusi perantaraan malaikat Jibril. Tu. Apa tu? Boleh dikatakan kebanyakannya seluruh Quran sebuah ada 30 juzuk, ada 9,900 90 ayat, dan ada 114 surah. Semua tu kebanyakannya mari wahyu tu mai rupa manusia. Malaikat berupa manusia, menjelma rupa manusia. Malaikat mana kata tukar rupa jadi manusia. Kebanyakan dalam ayat Quran hadut turun 9,990 ayat tu kebanyakan mai royak berupa manusia. Tu wahyu rupa lagu tu. Iaitu malaikat mana tu hok mai royak lagu tu? Iaitulah perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kebanyakan dia mai royak kepada Nabi. Jibril, kita nak panggil hak telah tu. Lama Jibril, kita kata hok mana Jibril? Hok mana Jibril? Hak telah ya. Nama so saja. Kalau kita ngaji kat tadika, ngaji kat di sekolah lain bunyi Jibril. Mai ngaji lagi kitab ni Jibril hak telah. Nama malaikat belaka. Kalau gitu baik. Kalau gitu kita mengaji dah pada kali yang kedua ni kita kena sama-sama lagi kita ikuti pula. Ingat kerana masa tu lebih kurang tu ada lagi. Kerana kita nak mengaji dengan cara cepat-cepat. Belah mana? Kita tengok sambung muka 155. Muka 155. Duduk di mana? Ni muka 155. Tengok di situ. Sebelah balik kiri kita tu. Muka duduk balik atas. Muka 155 ni orang panggil kata tengok di mana? Di bawah sekali. Tempat dia tulis hakikat wahyu. Tu dia hakikat wahyu. Tengok situ. Tengok sambung situ. Tengok sambung hakikat wahyu. Cikgu boleh baca dulu. Hakikat wahyu. Tengok baris yang pertama soalan Jona pertama. Hakikat wahyu dan rahsianya itu tidak siapa-siapa pun mengetahuinya melainkan para nabi dan rasul itu sendiri. Manusia biasa tidak sanggup mengkaji untuk mendapatkan hakikat wahyu itu, walaupun mereka menggunakan segala kekuatan dan tenaga yang ada pada mereka. Tengok sambung lagi. Hakikat wahyu. Apa wahyu hak sebenarnya? Wahyu hak sungguhnya lagu mana tu? Hak sebenar wahyu tu. Kita boleh kaji ke tak? Kita boleh cari ke tak? Bertemu ke tak? Kita nak cari wahyu tu sebenar, nak jumpa, kita nak bertemu tu balah mana? Tengok baris yang pertama. Hakikat wahyu dan rahsianya itu, sebenarnya wahyu tu, rahsia-rahsia apa yang ada dalam wahyu tu, tidak siapa-siapa pun. Siapa-siapa. Tak kira tu. Puak tu, puak ni, puak agama apa manusia, kelu mana, kumpulan mana, asalkan manusia ni, apa dia? Tak tahu. Tak tahu. Nak kaji tak boleh. Nak wayak kau orang tak boleh. Manusia ni nak wayak tak boleh. Nak witiasa. Nak kaji tak boleh. Nak pisu tak boleh. Kata rubai pasal wahyu ni sebenar lagu mana? Nak wayak kaji tak boleh. Kalau dia buat kaji muka lain boleh. Tapi nak mari cari wahyu ni tak temu, tak jumpa. Dia jauh lah nak witiasa. Malaikat yang boleh royaknya siapa dia? Para nabi dan rasul itu sendiri. Nabi dan rasul saja yang boleh tahu hakikat sebenar wahyu itu macam mana. Dia boleh rasa, dia boleh tahu. Walaupun mereka menggunakan segala kekuatan. Walaupun orang nak
kaji, orang nak pisuk tu, dia guna alat-alat pasal baru, alat moden, teknologi baru lagu mana nak cari wahyu ni pun tak ada jalan, tak ada boleh juga. Dan tenaga yang ada pada mereka, apa saja ilmu-ilmu yang ada pada dia mengaji dah tu, nak mai kaji, nak mai cari wahyu ni, tak temu. Tu hakikat wahyu. Baik. Kita balik di pula muka berapa ni? Muka 150 ni. Muka 150 ni. Kita ngaji cepat-cepat. Mana dia muka 150 ni? Ni dia muka 150 ni. Kita pergi cari tuju mana? Iaitulah kita pergi cari tepat dia tulis Nabi Muhammad penyudah Nabi dan Rasul. Dia duduk di sini. Ni. Di situ. Sini ni tengok di sini. Baik. Kita tengok sambung masuk Nabi dah. Nabi Muhammad penyudah Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad Nabi hak sutai, Nabi hak sutai dan Nabi hak sutai, Rasul hak sutai. Nabi ni Nabi hak akhir dan Rasul hak akhir. Tu dia panggil kata Nabi Muhammad penyudah Nabi dan Rasul. Tak ada dah selepas daripada Nabi Muhammad, tak ada dah selepas daripada Nabi Muhammad ni jadi Rasul yang lepas pada Nabi ni tak ada dah. Orang nak mari jadi Nabi, orang nak mari jadi Rasul selepas daripada Nabi Muhammad ni tak ada dah. Apa tu? Tengok jom pertama. Hukum-hukum yang lengkap dan syariat yang sempurna itu hanya terdapat pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Serba-serbi yang ada di atas muka bumi ini cukup lekat dah. Sombong baik. Cukup kakak siap belaka dah. Mai nak tambah, tak ada tempat kurang dah. Masa juk Nabi Muhammad ni tak ada kena ambil dah. Nabi yang ke-20 ni tu tak ada kena mai jadi nabi, tak ada kena mai jadi rasul dah. Cukup dah. Yang ke-25 tu orang lain mai nak tambah totem, tak ada dah. Cukup kakak dah. Jadi sebuah dunia ni dengan sampai hari kiamat tu cukup dah. Tu. Dengan sebab itu Allah tidak akan menurunkan lagi syariat lain selepasnya. Sebab itulah Tuhan ni apa saja hukum hakam yang ada di atas dunia ni tak ada dah turun mari, cukup lekat dah. Benda yang ada pada Nabi tu cukup kakah dah. Cukup dah kita tiru, kita ambil, kita mengaji, kita beramal. Tu lebih kurang. Kalau gitu kita mai buat latihan. Latihan ni semua pelajar tengok latihan dia. Dia bunyi balah ni. Cuba kita tengok latihan. Tu dia. Latihan. Ni latihan dia. Duduk di muka berapa? Duduk di muka 154. Latihan duduk di muka 154. Duduk balik bawah ni. Latihan. Akar 1. Baca bunyi belah mana? Tengok tunjuk dia akar 1. Pak cikgu tulis balik bawah. 1. Berapakah cara-cara yang disampaikan wahyu kepada Rasul? Berapakah cara-cara yang disampaikan wahyu kepada Rasul? Sebutkan semua. Cara Tuhan sampai wahyu kepada Nabi itu apa cara? Sebut ayat semua. Yang kedua, soalan yang kedua, apakah wahyu secara langsung? Wahyu secara langsung tu wahyu macam mana? Tu 2 ke saja. Oleh itu hari ini sekadar ni saja. Saya disudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.